Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat berkumpul pada malam yang penuh dengan barakah. Yang saya hormati para orang tua yang hadir, pengurusi masjid, para imam, para muslimin, para muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, adalah merupakan salah satu kepentingan bagi orang yang beriman kepada Allah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan untuk mencari ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberitahu di dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang mengambil jalan ilmu, berusaha ada waktu untuk mempelajari ilmu, khususnya ilmu agama, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga daripada hadis ini, barang siapa yang tidak mengambil jalan ilmu, bermakna akan dipersulitkan oleh Allah menuju kepada jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam meletakkan kedudukan mempelajari ilmu, sehingga kata baginda Rasulullah, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk mempelajari ilmu, maka dia berada di dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak menganggap keluarnya daripada rumah menuntut ilmu agama adalah bahagian daripada jihad, maka sesungguhnya ada kekurangan dan kelemahan di dalam cara dia berfikir, dan ataupun dia adalah orang yang tidak benar di dalam cara berfikirnya, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di negara kita, masjid-masjid rumah Allah Subhanahu wa taala adalah rumah-rumah Allah yang dapat kita bersama-sama duduk bersama para ulama, duduk bersama para asatidzah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kita harap moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan kita menuju kepada jalan yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam masa yang sama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu adanya sebuah nikmat yang besar di dalam seseorang menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu dan juga majlis zikir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apabila kau lalu daripada taman syurga, maka singgahlah taman syurga tersebut. Apakah taman syurga itu ya Rasulullah? Kita duduk di dunia, bagaimana boleh ada taman syurga di dunia? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah, taman syurga di atas muka bumi Allah ini adalah majalis zikir, berarti majalis ilmu, majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikir. Orang-orang salihin mereka merasakan nikmat syurga apabila menghadiri majlis zikir dan majlis ilmu. Apa yang ada di dalam syurga Allah? Adanya segala keindahan, adanya makanan yang lazat, minuman yang lazat. Yang disebutkan dalam riwayat bahawa nikmat syurga itu tidak putus. Bermakna jika kita makan buah daripada buah syurga,
Setiap kali kita makan buah syurga, kali kedua kita makan, ataupun setiap kali kita gigitan yang pertama, yang keduanya lebih lazat daripada yang pertama, yang ketiga lebih lazat daripada yang kedua. Begitulah seterusnya. Nikmatnya itu tidak ada penghujung, kelazatannya itu tidak ada penghujung. Minuman yang akan diberikan oleh Allah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan macam kita di dunia, hanya satu rasa. Kalau kita minum air disirapkan, nah itulah rasanya. Tetapi kalau di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tegukan air kita itu, setiap tegukan menjadi sebab bertambah kelazatan. Kelazatan yang kedua, kelazatan yang ketiga, berterusan. Maka dengan itu, nikmat syurga ini Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan di dunia sebelum akhirah. Bagi mereka yang mengetahui, bagi mereka yang berusaha untuk mendapat nikmat ini, maka yang dikurniakan oleh Allah nikmat ini, kadang mereka tidak perlu dunia dan seisinya. Mereka tidak ada lagi dah keinginan dunia dan seisinya. Tak punya apa-apa dunia pun tak apa. Kenapa? Karena mereka merasakan kelazatan yang ramai manusia tidak merasainya. Sehingga ada daripada salafus salih berkata, kalaulah para muluk, para raja mengetahui apa yang kami duk rasa pada waktu qiyamul lail, waktu kami bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelazatan munajat yang membuatkan mereka itu tak boleh tahan, kecuali mereka ingin untuk bangun dan bermunajat kepada Allah berjam-jam. Kalau para raja mengetahui apa yang kami duk rasa daripada kelazatan, nescaya mereka sanggup bunuh kita demi nak mendapat kelazatan tersebut. Akan tetapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah, yang kita berharap moga-moga Allah pilih kita mendapat nikmat-nikmat ini. Dengan itu, apabila kita ingin mendapat nikmat syurga ini, ada syarat-syaratnya. Kerana nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala belum sampai waktu untuk kita masuk ke dalam syurga, maka syaratnya adalah nikmat ini dirasakan oleh hati kita sebelum jasad. Akan dirasai oleh hati dan ruh kita sebelum jasad kita. Sehingga orang yang hatinya tidak mendapat tarbiyah yang benar, hatinya yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, seperti kesombongan, seperti kedengkian, seperti kecintaan kepada dunia, pengagungan kepada dunia dan sebagainya, boleh menjadi hijab membuatkan dia tidak dapat merasakan kelazatan nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang peringatan-peringatan. Setiap peringatan ini baik melalui Al-Quranul Karim saat kita baca, baik melalui saat kita berzikir beramai-ramai, baik melalui ilmu yang kita dengar, semua itu ada nikmat yang kadang membuatkan para sahabat baginda Rasulullah SAW disebutkan kalau mereka mendengar saja ayat Quran dibaca oleh Rasulullah, langsung mengalir air mata mereka. Mengalir air mata mereka, kenapa? Karena mereka merasakan kelazatan. Mereka sedih karena apa? Boleh jadi dosa yang ada pada diri mereka. Mereka ingin untuk bertaubat, meminta pengampunan daripada Allah, tetapi keadaan tangisan tersebut adalah merupakan suatu nikmat bagi mereka di dalam hati, suatu ketenangan bagi mereka di dalam hati mereka. Maka dengan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan-peringatan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan adalah peringatan, bacaan Al-Quran adalah peringatan, zikir adalah peringatan. Peringatan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan ini akan menjadi nikmat dan peringatan kepada siapa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Bagi mereka yang mempunyai hati. Maksud yang mempunyai hati di sini adalah yang mempunyai hati yang bersih, yang mempunyai hati yang selamat, yang mempunyai hati yang jauh daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat pun orang yang akan selamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Juga hari yang kelak di akhirat tak ada lagi dah benda, harta benda, anak pinak pun dah tak boleh nak memberikan apa-apa manfaat saat itu kecuali yang datang di dalam keadaan hatinya selamat, hatinya bersih. Au alqa sam'a wa huwa syahid, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hatinya belum bersih, pasang telinga, alqa sam'a wa huwa syahid. Kata ulama tafsir, syahid iaitu mereka menghadirkan hati mereka, khusyu'kan hati mereka. Dengan itu setiap ibadah, baik kita mendengar majlis ilmu, majlis zikir, salat kita dan sebagainya, tanpa ada hudur, khusyuk di dalam salat kita, itu kurang manfaatnya. Maka dengan itu kata Nabi SAW, man lam tanhahu salatahu, barang siapa yang salatnya tidak membuatkan dia menjauhi al-fahsya'i wal munkar, tidak menjauhkan dirinya daripada perbuatan fahish, perbuatan keji, perbuatan munkar, lam yazdid min Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia bertambah di sisi Allah kecuali bu'da, kecuali dia semakin jauh. Lihat di sini, kata baginda Rasulullah, dia salat, tetapi karena salatnya ini tidak ada khusyuk, membuatkan hatinya tidak bertambah khauf, takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap setelah keluar daripada salat dia masih berani melakukan maksiat, masih berani melakukan dosa. Tak ada beza sebelum dengan selepas salat. Maka boleh jadi salatnya itu tidak lain hanya menambahkan kejauhannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Bukankah salat itu sesuatu penting, perkara yang penting? Naam, farduan sesuatu perkara yang berbeza. Tetapi apabila seseorang mampu untuk melakukan maksiat dan dalam masa yang sama juga bercampur aduk dengan ketaatan kepada Allah, bermakna hatinya tidak ada lagi ketakwaan kepada Allah, tidak ada lagi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mempunyai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tanda hati orang yang keras, hati yang keras. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin merasai nikmat yang dirasai oleh orang-orang salihin, maka perlunya kita memperbaiki hati kita dan menjadikan setiap kali kita hadir majlis ilmu, majlis zikir, bacaan Al-Quran, mendengar majlis ilmu, niat untuk memperbaiki hati kita, untuk agar Allah mempermudahkan jalan kita menuju kepada syurga Allah, dalam masa yang sama agar Allah memberikan kepada kita nikmat kelazatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberitahu bahawa ada 3 tanda kalau hati kita ini berada di dalam keadaan keras, hati yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tanda. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah seseorang yang hatinya keras ini, tanda yang pertama adalah dia tidak lagi mendapat manfaat daripada nasihat. Lam yanfa' bihi nasihat. Dia tidak dapat manfaat daripada nasihat. Karena boleh jadi dosa yang dia telah lakukan, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatkan dia setiap kali orang nasihat dia tak ada kesan. Bahkan Ibn Abbas rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang berkata, ada orang datang nak nasihat dia, janganlah buat benda-benda yang tidak baik dan sebagainya, maka dia berkata, kau fokus kepada diri kau sajalah, jangan ambil peduli bab orang lain, maka termasuk daripada dosa yang besar. Karena adalah merupakan agama Allah, terdirinya agama Allah Subhanahu wa ta'ala din nasihat. Agama adalah saling menasihati. Maka apabila dia dah tak mahu, menunjukkan di situ fitnah yang akan tersebar, yang akan menutupi pintu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu orang yang hatinya keras, orang yang hatinya jauh daripada Allah, tanda pertama nasihat dah tak ada manfaat. Di hadir majlis ilmu, dia semakin komen, dia semakin merendahkan, boleh jadi guru yang mengajar. Ayahnya menasihati, dia akan tuduh ayahnya lebih teruk. Temannya menasihati dia, dia akan berkata teman banyak lagi orang lebih jahat daripada aku dan sebagainya. Maka dengan itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau dia beribadah, kalau ada orang tegur dia, ada orang berikan nasihat kepada dia, setiap kali dia habis salat, setiap kali dia habis zikir, bertambah hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir, adakah ibadah aku diterima Allah ataupun tidak? Aku masih muhasabah. Adakah sedekah aku diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Bila ada orang menasihatinya, maka dia bersyukur. Dia semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan orang saleh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah di Saleh, dia setiap malam akan berkumpul dan panggil ulama dan beritahu kepada ulama, tolong nasihat aku nak dengar nasihat. Masing-masing memberikan dia nasihat dan dia akan menangis setiap malam mendengar nasihat. Tetapi berbeza dengan orang yang munafik. Orang yang munafik ini kalau dah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertambah takut kepada Allah, tetapi dia bertambah bangga. Dia akan berkata, setelah mana dia dah melakukan ibadah, dia kata, alhamdulillah aku dah hadir majlis ilmu. Ramai lagi ke orang kat luar sana semua tak menghadiri majlis ilmu. Ramai lagi orang yang lebih teruk daripada aku. Jadi kalau dia tertinggal ketaatan pun, dia kata banyak orang lagi teruk lagi daripada aku. Begitulah sentiasa memberikan alasan. Dia merasai bahawa masih banyak orang yang jahat, tetapi orang yang saleh berbeza. Dia merasai dirinya lah yang penuh dengan kesalahan, dirinya lah yang penuh dengan kekurangan. Orang yang merasai dirinya penuh dengan dosa, inilah yang akan memperbaiki dirinya. Tapi kalau merasai dirinya dah sempurna, maka dia tidak akan memperbaiki diri. Begitulah kata Imam Al-Ghazali, kalau tanda hati dah keras, tak akan dapat manfaat daripada nasihat, karena merasai diri dah cukup bagus. Tanda yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adalah dia tidak lagi merasa bersalah apabila dia melakukan dosa. Kali pertama, kalau hati kita beriman kepada Allah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yazni zani, tidak akan melakukan perbuatan zina. Hina yazni wa huwa mu'min, saat nak melakukan zina di dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah. Orang yang betul-betul iman ada di dalam hati tak akan berani melakukan zina, kata Nabi SAW. Wala yasriqu sariq, tak akan dia mencuri. Saat dia mencuri hatinya masih ada iman, mustahil, kata baginda Rasulullah. Wala yashrabul khamr, tidak pula dia akan minum minuman keras. Saat dia nak minum minuman keras dalam keadaan hatinya ada iman, itu mustahil, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa iman ini kadang bertambah, kadang menurun. Iman yazdad wa yanqus. Apabila adanya khusyuk, adanya pengagungan di dalam ibadah, ketaatan kepada Allah, bertambahlah iman ini. Tapi kalau pertama kali kita tinggalkan solat, mula-mula ditinggalkan solat, dengan itu subhanallah, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar, beliau berkata, man istahana, barang siapa yang menganggap remeh tentang adab, maka dia akan mendapat musibah, mendapat bala, iaitu dia akan mula meremehkan perkara yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab ini penting di tempat majlis ilmu. Apabila seseorang itu mempelajari bersama dengan guru, kebanyakan mereka akan fokus kepada adab. Bahkan Imam Malik menyampaikan nasihat kepada Imam Syafi'i, berkata, wahai Syafi'i, ij'al ilmuka milhan, jadikan ilmumu itu seperti garam, wa adabuka daqiq, dan adabmu itu seperti tepung. Kalau kita nak buat roti, maka tepung yang banyak. Kalau ilmu banyak tetapi adab tidak ada, maka tidak ada manfaat daripada ilmu tersebut. Jadi adab ini lebih penting. Bertambah ilmu bermakna akan bertambah juga adab. Yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah adab, ini orang jalan salah jalan untuk nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita renung keadaan orang salihin sebelum kita, para sahabat Nabi dan sebagainya, adab mereka kepada guru luar biasa. Adab para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Masing-masing sampai ada orang kafir pernah berjumpa, dihantar spy untuk nak melihat keadaan Nabi SAW dalam sebuah peperangan, nak tengok. Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat.
Masing-masing duduk diam, tak berani nak pandang wajah Nabi pun. Ada yang kebanyakan sahabat tak berani. Kadang-kadang ada yang bertanya kepada sahabat, macam mana sif lana, bagi tahu aku bagaimana bentuk Nabi SAW, wajahnya dan sebagainya. Ada setengah sahabat tak mampu nak beritahu, karena kebanyakan waktu aku tak mampu. Ta'zim, pengagungan aku kepada Rasulullah membuatkan mata aku tak mampu nak pandang wajah Nabi SAW. Kebanyakan waktu aku tunduk macam tu di depan Rasulullah SAW. Jadi ini ada satu orang kafir dihantar oleh musuh untuk nak tengok, spy keadaan Nabi ni macam mana. Ini kita nak pergi perang, maka dia pergi tengok. Daripada jauh dia nampak, duduk lama tengok bagaimana dan sebagainya. Maka dia patah balik, kata, wahai kaum, ini bukan sembarang orang. Aku dah pernah pergi jumpa Raja Kaisar, Raja Parsi, Raja itu dan sebagainya. Tengok bagaimana hamba-hambanya kepada rajanya begitu penghormat rajanya. Tapi aku tak pernah melihat manusia menghormati, mengagungkan manusia seperti mana sahabat Nabi Muhammad terhadap Muhammad. Kerana seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Kalau dia bercakap, masing-masing diam. Kalau dia mengambil wudu, masing-masing berlupa nak mengambil wudu Nabi, bekas Nabi punya wudu, air wudu yang mengalir daripada Nabi SAW. Masing-masing para sahabat tadah dari bawah, sapu di wajah mereka, mengambil keberkatan. Kalau yang tak dapat, mereka mengambil dari para sahabat bekas dan sebagainya. Begitulah keadaan mereka mengagungkan Nabi, menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mempunyai adab kepada guru kita, kita tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari daripada guru. Maka dengan itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua perkara memerlukan adab. Salat, sebelum salat ada adabnya. Sebelum ibadah ada adabnya. Sehingga para ulama berkata, kalau kita nak khusyuk di dalam salat, maka khusyuk bermula daripada waktu kita mengambil wudu. Adab di dalam mengambil wudu bagaimana? Orang-orang salihin sebelum kita kalau nak mengambil wudu penuh dengan adab, sehingga mereka memandang kiblat, menghadap kiblat, dan mengambil wudu kadang lama kerana wudu adalah ibadah. Dengan itu wanita kalau berada dalam keadaan haid tak boleh, diharamkan mengambil wudu kerana wudu adalah bahagian daripada ibadah. Maka khusyuk di dalam mengambil wudu bahagian daripada ibadah. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mengambil wudu tu wajahnya pucat. Ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, kenapa wajah kau pucat? Setiap kali ambil wudu nampak wajahnya pucat. Macam mana sesuatu perkara besar yang akan terjadi. Kata dia kepada anaknya, wahai anakku, tidakkah kau tahu aku sedang mempersiapkan diri nak berjumpa dengan siapa? Malikul Muluk, raja kepada segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mengambil wudu, mempersiapkan diri nak berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang tak faham cara adab, cuba duduk dengan raja. Kalau kita tak biasa duduk dengan raja, kita tak tahu adab. Tapi kalau kita duduk depan raja, kita tak boleh duduk sebarang duduk. Entah kalau semut gigit depan kita pun, kita mungkin tak akan lompat ke apa, kita duduk depan raja. Masing-masing dia jalan ni pun dia ada jalan ni pun dia ada langkah-langkah tertentu, dia tak boleh nak membelakangi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dah berapa lama waktu duduk dengan raja, cara dia bercakap pun mungkin dah berbeza, cara dia berjalan pun mungkin dah berbeza. Itu kata Imam Al-Ghazali, perumpama kalau nak faham bab adab itu kalau duduk dengan raja dunia. Begitulah juga ibadah, kalau dah masuk di dalam hadratullah, kehadiran bersama Allah, salat kita, majlis zikir, ini hadratullah. Saat kita salat ini hadratullah, kita masuk di dalam kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Bermakna hati akan berada dalam keadaan ta'zim, puncak daripada ta'zim, pengagungan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak layak waktu itu, kalau di depan raja tak layak, kita tak boleh, bahagian daripada adab. Raja duduk kat depan, kita duduk tengok belakang, tengok siapa masuk, siapa tu, itu siapa tu. Tak, depan raja macam mana, masing-masing akan diam tunduk saja. Begitu juga di dalam salat, tak boleh kita tengok belakang, tak boleh tengok tepi, tak boleh bergerak lebih daripada 3 pergerakan. Syariat nak mengajarkan kita adab. Jangan ada pergerakan lebih, kerana kalau dah bergerak banyak-banyak dan sebagainya, hilanglah adab di dalam salat. Nah, itu hikmah. Dijadikan batal terus salat siapa yang bergerak 3 pergerakan mutawaliyah, berterusan bergerak, ambil itu, khalas batal salat. Tengok belakang ke di tengah-tengah salat, batal salatnya.
Karena apa? Karena ingin mempraktikkan adab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab luaran. Tetapi adab yang lebih penting, adab dalam hati kita. Bagaimana antara kita dengan Allah? Adab hati, kata ulama, adalah jangan sampai sesaat pun terlintas di hatimu dunia di dalam salat. Barang siapa yang di dalam salatnya terlintas bab dunia, maka orang ini masih tidak memenuhi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kata Imam Al-Ghazali, umpama orang yang tidak khusyuk di dalam salat, masuk di dalam salat dia masih pikir dunia dan sebagainya. Ini perumpama orang itu berkata kepada raja, wahai raja, aku agungkan engkau, aku nak memberikan sebuah pemberian kepada engkau, seekor kuda dan sebagainya, pemberian hadiah, tetapi kuda itu bangkai, dah mati. Penghinaan di hadapan raja. Begitulah seseorang yang nak berhadap kepada Allah, tak ada khusyuk, maka dia seolah-olah menghina Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaannya orang-orang salihin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Disebut dalam sebuah kisah, syaitan ini dia tak mahu kita khusyuk. Syaitan ini dia tak mahu kita istiqamah di dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu suatu ketika datang seseorang kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini terkenal ulama besar. Datang seseorang bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang satu soalan. Orang datang kepada Imam Abu Hanifah ini masing-masing tanya soalan agama, tanya soalan fiqh, tanya soalan itu, tanya soalan ini, dijawab oleh Imam Hanifah. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah ini datang, wahai Imam, aku ada satu soalan. Aku ada simpan duit kat satu tempat, aku lupa. Aku tak ingat kat mana aku simpan ni duit. Satu tempat aku letak duit aku, harta aku itu, aku lupa kat mana aku letak. Kata Imam Abu Hanifah, subhanallah, kalau soalan fiqah dan sebagainya aku boleh jawab lah, tetapi kau punya harta, kau punya uang, kau simpan kat mana, kau tanya kepada aku, macam mana nak beritahu kat mana tempat tu. Tapi kata Abu Hanifah, macam inilah, mungkin ada satu benda yang aku boleh beritahu kepada kau, iaitu cuba pada waktu malam, dia ni bukan ahli ibadah sangat, dia salat begitu. Pada waktu malam, cuba kau bangun qiyamul lail, engkau bangun tahajud. Biasa bangun tahajud, jarang bangun tahajud. Tapi bangun qiyamul lail. Malam ni kau niat betul-betul salat, bangun qiyamul lail. Insya-Allah waktu kau tengah salat nanti kau akan tahu kat mana. Malam-malam pun dia dah persiapkan diri, yang pukul 2-3 pagi bangun, qiyamul lail, tahajud, salat tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salat salam cepat-cepat, assalamualaikum, terus. Besoknya jumpa dengan Imam Hanifah. Kata Imam, macam mana jumpa? Aku dah jumpa Imam Hanifah. Terima kasih banyak. Kenapa? Macam mana? Katanya, aku salat saja, masuk dalam salat tak sampai sekejap, terus aku ingat. Kata Imam Abu Hanifah, nah, aku dah tahu dah benda tu. Karena syaitan tak mahu kau khusyuk di dalam salat. Syaitan nak kau fikir tentang dunia dan sebagainya, maka waktu kau nak khusyuk, waktu itulah syaitan akan ingatkan kau tentang dunia. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, syaitan tak mahu kita khusyuk. Karena syaitan tahu kalau orang itu khusyuk, bermakna imannya akan bertambah. Kalau iman dah bertambah, bermakna dia akan menjauhkan diri daripada maksiat. Sedangkan syaitan ingin untuk manusia ini terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Begitu ke kisah yang kedua. Sebuah kisah diceritakan bahawa suatu ketika salat berjamaah, imam salat dengan para makmum, semua salat berjamaah, setiap hari salat. Jadi suatu ketika ada seorang disebutkan bahawa suatu ketika imam ini salat dan dia mungkin terlupa, tak ingat salatnya, dah habis salat zuhur begitu, habis salam dia pun lupa. Masing-masing makmum pun rasa macam ragu. Imam ni salat 3 rakaat ke, 4 rakaat ke, ataupun terlebih rakaat ke, terkurang rakaat ni. Masing-masing ragu. Jadi imam ragu, makmum pun ragu, tak tahu. Siapa yang tahu agaknya kita ni sembahyang hari ni kurang ke, terlebih ke, ataupun cukup. Maka masing-masing tak tahu, dia kata macam ni lah, cuba kita tanya ada satu fulan. Ini fulan terkenal dengan istiqamah senantiasa di masjid. Dialah orang yang paling awal datang masjid selalu. Dia yang selalu duduk saf yang pertama selalu. Sebelum azan dia dah sampai dah awal, masya-Allah. Saya rasa dia mesti tahu ni, ini orang khusyuk ni. Ini mesti dia tahu. Baik, wahai fulan, tadi kita salat
Kurang ke? Kata solat sempurna ke terlebih? Dia kata macam ni lah. Kata, aku ni setiap kali kalau masuk di dalam solat, aku bayangkan aku buka kedai. Aku bayangkan aku buka kedai, perniagaan aku mula dah jual. Aku punya barang-barang aku jual satu persatu dan sebagainya. By the time habis saja solat, aku dah tutup kedai, itu bermakna dah habis solat. Tetapi kali ni aku tak sempat nak tutup kedai, dah dibeli salam tadi. Jadi aku rasa ini mungkin kurang ni rakaat. Ini mungkin kurang rakaat dia cakap. Kalau tak selalunya aku kalau bayar, masuk je aku dah bayar, aku ada bisnes besar, jual ini, jual ini, jual ini, jual ini, tutup kedai, khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum sempat tutup kedai dah bagi salam. Ini maknanya kurang ni solat ni. Khusyuk tidak ada di dalam solat. Maka apabila khusyuk tidak ada di dalam solat, menjadi sebab beginilah. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, khusyuk ni sesuatu yang ada di dalam hati kita. Tidak boleh dinampak oleh mata kasar kita, dia sesuatu dalam hati kita. Tetapi khusyuk ini adalah merupakan kelebihan dan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang di ulama di kota Hadramut bernama Imam Abu Bakar As-Sakran. Imam Abu Bakar As-Sakran ni ulama besar di kota Hadramut. Suatu ketika, dan ini adalah ahli khusyuk, terkenal dengan khusyuk. Suatu ketika disebutkan Imam Abu Bakar As-Sakran ini ada penyakit, ada macam satu tumbuh kulit terlebih ke macam tu yang mengganggu dia. Maka waktu tu zaman dahulu, ratus tahun yang dahulu, waktu tu nak buat operation, doktor saja nak kena buat operation. Tapi kalau buat operation pedih lah. Waktu zaman dulu nak potong tu kulit yang terlebih, ada isi yang terlebih begitu, maka itu akan pedih dan sebagainya. Jadi tak sanggup begitu. Maka kata imam macam inilah, aku ni setiap hari istiqamah akan solat duha. Pada waktu aku solat ni, selalunya waktu solat ni aku dah tak sedar apa-apa lagi dah. Waktu tu kau lakukan. Jadi waktu dia solat duha, doktor dah datang. Bahagian belakangnya dibuka, dipotong, dibersihkan dan sebagainya. Dan dia akan solat. Walau bergerak sedikit pun tak bergerak. Sampailah habis salam Tuhan, sampai tengok ada doktor dia tunggu. Kan aku dah beritahu kalau waktu aku tengah solat, time tu kau lakukan kan. Kita dah buat, dah selesai semua, dah habis dah. Subhanallah, aku tak rasa apa-apa, dia cakap. Rasa macam ada semut, macam itulah lebih kurang, tak rasa apa-apa. Karena khusyuk, yang hatinya begitu khusyuk, membuatkan dia dah tak sedar lagi apa yang terjadi di luar. Benda ini kata ulama, hatta bab dunia pun boleh terjadi. Contoh, seseorang yang mungkin tengah tengok khusyuk, tengah tengok bola sepak, pun khusyuk juga. Khusyuk juga. Kalau dia tengah khusyuk, dia betul-betul fokus sepenuhnya dengan hatinya pun khusyuk dengan hati. Kalau ada satu ibu dia panggil ke, teman dia panggil ke, isteri dia panggil ke, wahai fulan, wahai Muhammad ke, Ali, tolong panggil. Menjerit depan dia panggil berapa kali pun boleh jadi dia tak sedar. Kalau kita lepas tu, kalau kita tanya dia, tadi aku duk panggil engkau, lepas panggil beberapa kali baru dia tersedar. Kenapa? Apa jadi? Tadi aku duk panggil, duk menjerit, tadi dengar tak dia kata? Kalau dia bersumpah saat itu, dia berkata, demi Allah aku tak dengar pun tadi kau panggil. Dia betul dalam keadaan begitu. Kerana apa? Apabila dah fokus khusyuk dalam sesuatu, membuatkan kita dah lupa, khalas. Luaran tu dah tak sedar lagi dah. Ini berkaitan dengan dunia. Begitulah juga ibadah kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya khusyuk begitu kuat, fokus kita begitu kuat, maka kita akan lupa daripada dunia dan seisinya. Bermula dengan kita takbir saja, Allahu Akbar, habis semua lupa. Itu Nabi Muhammad SAW memberikan tips agar mudah kita nak ingat kepada Allah, ingat hari khusyuk di dalam ibadah kita. Kata Nabi SAW, salli salatal muwaddi'. Ini konsep diletakkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, kalau nak solat, anggaplah itu terakhir solat. Itu cara. Solat ini, apabila kita nak masuk dalam solat, kita anggap ini akhir solat kita. Maknanya kita dah tahu, dan lepas solat ni khalas, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia merasa hidup dia masih panjang, lepas solat dia dah fikir dah makan apa dah lepas itu. Dalam solat dia dah fikir. Lepas ni kita nak beli kedai mamak sana, nak beli itu, nak beli ni, macam-macam Giant ke apa semua dah terfikir dalam solat. Jadi kalau solat
Yang silent ni selalunya lebih banyak ilham ni. Kalau solat yang jahar ni, imam tengah baca suara mungkin susah sikit. Tetapi kalau solat zuhur, asar ni semua solat diam saja, kalau jauh dia pergi. Dia pergi jauh sikit. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, adab ini sesuatu yang sangat penting. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang adab ibadah, adab solat, adab dengan orang tua, adab dengan guru dan sebagainya, adab tak diambil berat, dia pandang remeh, adab tak ada penting lah, maka automatik dia akan meremehkan sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, salat witir sunnah Nabi, salat duha sunnah Nabi dan sebagainya. Alah, dia akan cakap macam ni, alah itu sunnah saja pun, bukan benda yang difardukan oleh Allah. Yang penting kita buat benda fardu sudahlah. Sunnah ni bab nombor 2. Walaupun kita tak melakukan sunnah, tetapi tak boleh ada hati yang meringankan sunnah. Sunnah adalah sunnah. Zaman dahulu siwak dipakai sebelum salat. Ni siwak, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang salat dengan siwak, 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Orang salihin dahulu adab mereka, suatu ketika ada satu orang ulama besar keluar daripada rumahnya nak pergi masjid. Orang kaya dan alim. Dia pakai kuda naik pergi masjid. Sampai di masjid dia terlupa siwak. Maka dia berkata, waktu zaman dahulu ada hamba dia beritahu kepada orang yang berkhidmat kepada dia, naik kuda aku. Ini kalau macam zaman sekarang ni kereta mewah, dia bagi kepada dia punya pekerja dia, nak kau tolong ambil kereta mewah aku ni, pergi patah balik, tak payah jalan kaki, tak payah pergi untuk ambil siwak aku bawa. Muliakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu barang siapa yang mula meremehkan sunnah, meremehkan adab, otomatik dia akan meremehkan sunnah Nabi. Bila dia dah mula meremehkan sunnah Nabi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lama kelamaan dia akan meremehkan benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bala langsung di dunia sebelum akhirat. Jadi mula-mula dia tidak lambatkan solat. Entah dia ada meeting ke, ada lambatkan solat. Tak apalah, kita lambatkan solat. Lambatkan solat Zuhur, Asar, kalau Isya kita lambatkan sedikit, tak apalah, memang itu bahagian daripada sunnah Nabi SAW. Memang dahulu para sahabat kadang Nabi SAW suka lewatkan solat Isya. Tapi solat-solat yang lain sengaja dilambatkan tanpa ada alasan apa-apa. Alasan dunia kebanyakannya, entah meeting ke, entah itu ke dan sebagainya, lambatkan. Lama-lama akhir waktu, sebelum nak azan asar, time tu dah cepat-cepat nak solat zuhur. Lama kelamaan terlepas solat zuhur, dah mula qada. Tak apalah, yang penting qada dulu. Penting kita solat juga. Lama kelamaan entah qada pun dah tak ada lagi dah. Dia start tadi daripada awal adab. Adab diringankan, dianggap remeh tentang adab, otomatik akan meremehkan sunnah Nabi. Kalau dah meremehkan sunnah Nabi, akan meremehkan benda yang difardukan oleh Allah. Apabila dah mula meremehkan fardu Allah, tengok-tengok tak lama berubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Dan itu kita dapati kadang ada orang Islam kita sendiri, mula dengan apabila kita cakap dengan dia, ada setengah tu saya dah jumpa banyak kan yang mula tak mau percaya sunnah Nabi lah dan sebagainya, tengok-tengok dah berubah agama Allah, dah masuk ke dalam Kristian lah, dah masuk agama lain, tak percaya kepada Tuhan teruslah. Sebab itu pentingnya kita mempelajari adab. Bila menghadiri majlis ilmu adalah berkaitan dengan adab. Bila mana kita solat, kita bertambah adab, karena adab inilah yang akan membuatkan hati kita istiqamah dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini balik kepada apa yang diberitahu Imam Al-Ghazali, tanda hati kita keras ada 3. Itu yang pertama adalah dia tidak mendapat manfaat daripada nasihat, dan yang kedua dia tidak lagi merasa bersalah apabila melakukan maksiat. Tadi pertama kali terlambat sikit solat, rasa bersalah. Terlepas solat qada, ya Allah, aku hari ini terlepas berdosa, menangis mungkin, ya Allah. Lepas tu dah 2-3 kali, tak apalah, qada je lah. Kita ramai-ramai kita qada lah. Besok lusa kita qada, tak apalah, masih panjang lagi. Jadi benda-benda dah tak rasa bersalah lagi dah. Kali pertama entah dia mengumpat orang dan dia tak biasa mengumpat, tak bolehlah, kita pun penuh dengan kekurangan juga. Besok dia ajak mengumpat lagi, lusa mengumpat lagi, halas. Lepas tu dia pula yang kaki mengumpat. Dia tak ada lagi dah rasa bersalah. Itu tanda, kata Imam Al-Ghazali, kalau hatinya dah keras. Dan tanda yang ketiga yang terakhir adalah
hilangnya kelazatan di dalam beribadah kepada Allah. Ini kita dah sampaikan tadi. Itu ibadah kita, majlis zikir yang kita hadir, majlis ilmu, istighfar, salat, ini semua ada kelazatan yang bersambung dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kelazatan yang bersambung dengan syurga. Dalilnya di mana? Dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, kata baginda Rasulullah, "Dzaqa halawatul iman." Banyak kalau kita baca dalam hadis, ada Nabi Muhammad memberitahu tentang kemanisan beriman. Manis, iman ni manis. Akan merasai kelazatan beriman. Iman ni tempatnya di hati. Bermakna dia akan rasa kelazatan iman di hatinya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang tutup matanya daripada maksiat, dia nampak maksiat daripada matanya, dia tahan untuk tidak mengikuti matanya untuk melihat maksiat, melihat dosa. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tengok benda yang maksiat, benda yang dosa. Takut kepada Allah, ditahan matanya daripada melihat perkara yang haram. Allah akan meletakkan cahaya nur, membuatkan hatinya merasakan kelazatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dengan itu, kata dalam hadis Nabi SAW yang lain juga, barang siapa yang cinta Allah dan Rasulullah melebihi daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidak lain dan bukan tidak dicintai kecuali kerana Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, dia takut nak kembali kepada kekufuran, kepada maksiat, seperti mana dia takut dicampakkan Allah ke dalam api neraka Allah. Tiga syarat ini kalau ada di dalam hatinya, Allah akan memberikan dia kelazatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin dan hadirat, kelazatan yang akan diberikan oleh Allah melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bermakna saat kita beristighfar, kita akan rasa kelazatannya. Kita sekarang tahu ni, tak lama lagi Ramadan nak datang, kita tahu ni kuih ni rasa manis ini manis itu, ini manis ini, Masya Allah, macam-macam manisan kita tahu. Tapi orang-orang salihin, mereka ada manisan-manisan mereka. Istighfar ada manisannya. Dengan itu orang-orang salihin, kalau kita tengok keadaan mereka, mereka ada waktu, mereka atur. Kalau kita baca kitab dinamakan kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, diberitahu macam mana kita nak atur sehari semalam kita amalan. Ada waktu kita baca Al-Quran, kerana Quran ni ada kelazatan dia sendiri. Quran ni pula setiap huruf ada kelazatan dia. Setiap huruf ada kelazatan. Dulu ada seorang ulama besar, karamah diberikan oleh Allah, kemuliaan, kerana ada para awliya salihin, sebelum mereka istiqamah diberikan karamah oleh Allah, kemuliaan oleh Allah. Seorang imam bernama Imam Muhammad Jamalul Lail. Ini imam, dia ini suka baca Al-Quran, istiqamah baca Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan, dia tak mahu baca Al-Quran, malam baru dia baca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan tujuannya utama adalah untuk berpuasa. Puasa ni nak rasakan kelaparan. Dia beritahu, aku ni kalau dah baca Al-Quran, aku rasa kelazatan tu membuat aku kenyang. Aku rasa kemanisan dia. Sampai Allah berikan kemuliaan, orang yang berhampiran dengan dia pun macam ada bau macam bau kurma, bau macam bau madu daripada mulutnya apabila dia membaca Al-Quranul Karim. Maka dia berkata, kalau bulan Ramadan aku tak boleh nak baca Al-Quran. Kenapa? Kalau aku baca, aku dah tak rasa lapar. Sedangkan Ramadan tujuannya untuk nak rasa sedikit lapar. Kerana untuk merasakan kelazatan apabila membaca Al-Quranul Karim. Itu kalau kita renungi keadaan orang-orang salihin, kadang-kadang ada yang ulang-ulang satu ayat. Nabi Muhammad SAW sendiri, kadang ada setengah ayat diulang-ulang oleh Rasulullah SAW saat membacanya waktu tengah salat. Tengah salat. Begitulah beramai orang-orang salihin begitu. Diulang-ulang doa, diulang-ulang ayat. Beliau juga Imam Muhammad Jamalul Lail ni, kerana begitu kuatnya dia hubungan dengan Al-Quran, pernah suatu ketika disebutkan beliau membaca sebuah ayat, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Apabila sampai kepada kalimat wudda itu, diulang sekali ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Diulang kali kedua, diulang kali ketiga. Ini dalam solat. Sampai akhirnya daripada malam sampai ke subuh dia ulang ke ayat yang sama. Dapati anak muridnya terkejut, kenapa dia ulang? Habis solat dia tanya, wahai guru, kenapa? Tengok kau ulang saja ayat yang sama daripada awal sampai habis subuh, berjam-jam. Tengok, wahai anak muridku, ketahuilah, pertama waktu aku baca, aku rasa kelazatan saat aku mendengar kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang saleh,
Allah akan menjadikan dia ini orang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada dia, Allah jadikan dia adalah orang yang dicintai. Dah mula rasa, dinamakan dzauq. Ini zaman sekarang orang dah tak ada dzauq. Hati dia dah mula rasa kelazatan ma'rifahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rasa lazat itu, dia ulang lagi sekali lagi ayat itu, nak rasakan kelazatan dia rasa kali pertama. Jadi dia ulang, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alul rahmanu wudda. Dia rasa kelazatan yang lebih sedap daripada kelazatan yang pertama. Jadi dia ulang lagi. Begitulah seterusnya, satu demi satu. Inilah yang kita sebutkan tadi, nikmat syurga di dunia. Nikmat syurga tadi kalau kita makan, kita rasa di kelazatan yang pertama lazat. Kali kedua lebih lazat daripada yang pertama. Kali ketiga lazat lagi daripada yang pertama. Nah, ini keadaan orang-orang salihin, hadirin dan hadirat. Dengan itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kalau kita nak tahu kita ni ada kekurangan yang kerugian yang sangat banyak, kita lihatlah tiga keadaan. Tiga keadaan ni kalau kita tak rasa kelazatan di tempat ini, bermakna kita ni berada dalam keadaan yang sangat rugi. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama apabila kita sujud, kita rasa lazat tak sujud. Orang-orang salihin mereka kalau sujud lama, mereka bermunajat kepada Allah. Kerana waktu itu kata Nabi SAW, paling dekatnya hamba kepada Allah adalah waktu di tengah sujud. Disujud kepada Allah, dirasa dirinya penuh dengan hina. Pasal apa? Bila kita jarang sujud ini, hati kita ni sombong. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, maka kekayaan tak boleh membuatkan kita sombong. Kedudukan kita tak akan membuatkan kita sombong kalau kita betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa lazat. Semakin dia kaya, semakin dia rasa lazat. Kerana apa? Merasai dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak sujud, kalau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Hasan Basri, kalau dia tak rasa kelazatan di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran tak ada lazat, maka ni orang rugi. Dan itu kata Nabi SAW, kalau baca Al-Quran, fabku, menangis apabila membaca Al-Quran. Kalau tak mampu nak menangis, fatabakau, kata Nabi SAW, pura-pura menangis pun tak apalah. Pasal kalau nak tahu jalan nak merasakan kelazatan Al-Quran, kena usaha menangis apabila membaca Al-Quran Al-Karim. Apabila membaca Al-Quran Al-Karim kita menangis, kita akan mula rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Imam Hasan Basri, orang yang rugi ni kalau yang tempat yang ketiga, iaitu zikir dan juga doa. Dalam berzikir dia tak ada rasa kelazatan, ataupun dia doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak ada rasa kelazatan saat bermunajat kepada Allah, dia tengah berada dalam keadaan rugi. Maka dengan itu, kalau kita tahu ada rugi ini, kita usaha untuk memperbaiki diri kita. Dan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk kita memperbaiki diri. Majlis-majlis ilmu adalah merupakan tempat untuk kita perbaiki diri. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah kurniakan kepada kita adab seperti mana dikurniakan kepada orang-orang saleh. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, anak-anak yang saleh kepada orang tua kita. Jadi orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah, yang menjadi sebab kedua orang tua kami masuk dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, pada waktu yang mulia ini ya Allah, di rumah-Mu ya Allah, di masjid-Mu ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kami dan kedua ibu bapa kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadun minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك يا الله بما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد يا الله وعبادك الصالحون واوليائك الصالحون ونعوذ بك من سعى عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين ان تغفر ذنوبنا وان تستر عيوبنا وان تحيينا كما على لا اله الا الله وان تميتنا على لا اله الا الله برحمتك يا ارحم الراحمين.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kami dan kedua bapa kami ya Allah, dosa hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang cinta kepadamu ya Allah, hati yang rindu kepadamu ya Allah, hati yang takut kepadamu ya Allah, hati yang mengagungkanmu ya Allah, hati yang penuh dengan adab kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakanlah juga hati kami ya Allah dan keluarga kami cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan yang tinggi untuk dapat dikumpulkan kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya akramal akramin bijah habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tamla qulubana bihubbika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Insyaallah sama-sama kita tutup majlis kita dengan menyebut kalimat tauhid, dengan memperbaharukan iman kita seperti mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharukanlah iman kamu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Ramai-ramai kita akan sebut, setelah saya sebut kita sebut ramai-ramai kalimat la ilaha illallah dengan niat moga-moga Allah memperbaharukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahagian daripada majlis ini, majlis kerohanian yang akan membuatkan hati kita semakin terasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik perkataan yang disampaikan oleh aku dan seluruh para nabi, kata Nabi SAW, adalah kalimat la ilaha illallah. Faqulu jami'an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nahya wa alihna mutu alina ba'du insyaallah min aminin. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kurniakan dijadikan kita orang yang layak di akhir umur kita dapat menyebut kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah panjangkan umur para pengurus masjid, para imam, para orang tua yang hadir. Moga-moga Allah panjangkan umur mereka semua dalam sihah wal afiyah, dan kepada seluruh yang hadir bersama pada malam ini, para muslimin dan muslimat, mukminin mu'minat. Moga-moga Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. الضالين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.